secara jujur demi Allah, kalaulah dahulu kita berceramah tentang Dajjal sampai kehadiran saya di Masjid Negeri Melaka hari ini, tak ada setitik niat pun kita berbicara, kita berceramah, kita bercerita tentang Dajjal ni semata-mata hanya tujuan nak suruh manusia takut. Ngerinya, takutnya, sudah kamu, teruk kamu. No. Atas dasar benda ni disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah dia sempadan kewaspadaan dan keberhati-hatian kita terhadap isu yang besar ni. Bukan nak menakutkan, tak perlu takut pun. Sebab Nabi pun dah pesan, kalau Dajjal itu keluar, Dajjal itu muncul, ketika tu aku ada di antara kamu. Akulah yang akan menjadi benteng. Akulah yang akan protect. Tapi bila dia keluar, Nabi dah wafat. Dia keluar, Nabi dah tak ada, maka kamu sendirilah menjaga diri kamu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang berbahagia. Tajuk yang diberi, tajuk yang ditaklif pada malam ini ialah berkaitan dengan Dajjal. Dan beradanya saya di hadapan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini bukanlah bermakna saya yang paling alim, saya yang paling mengerti, saya yang paling mengetahui tentang persoalan Dajjal. Tidak sesekali dan tidak sedemikian. Tetapi kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mempunyai nilai neraca dan ukuran yang sama, kecuali yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baki daripada itu, kita sama-sama berusaha melengkapkan diri kita dengan ajaran-ajaran dan disiplin-disiplin ilmu di dalam agama kita, iaitu Islam. Memperkemaskan beberapa tahap ilmu-ilmu dan disiplin yang menjadi basic dan asas bagi kita. Terutamanya ilmu yang berkaitan dengan akidah, keimanan dan kepercayaan, iaitu ilmu tauhid. Dan yang kedua, seharusnya kita memperdalamkan ilmu yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah sebagai sumber yang asas kepada kita di dalam memahami agama, di dalam melaksanakan syariat-syariat, hukum hakam dan perundangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk pengamalannya, praktikalitinya, kita akan dapati di dalam ilmu hadis, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya tidak tahu dan tidak pasti dari arah mana, sudut mana harus saya mulakan perbicaraan mengenai Dajjal pada malam ini. Tetapi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis daripada baginda dalam bentuk pemaknaan. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara, yang mana sekiranya kamu berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, adanya jaminan, adanya garanti daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa dia? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah yakni Al-Quran, dan juga sunnah-sunnah daripada Nabi dan Rasulnya yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbekalkan daripada itu, kita juga dihidangkan dengan hadis-hadis yang lain
yaitu berkaitan dengan kelebihan, berkaitan dengan fadilat, berkaitan dengan keistimewaan sebuah surah yang disabdakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang membaca, menghafal ataupun menjaganya, yaitu 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan dijaga daripada fitnah Dajjal. Dan ada sebahagian hadis lain yang dikeutarakan oleh baginda, barang siapa yang membaca 10 ayat yang terakhir, dia akan terjaga daripada fitnah Dajjal. Dan juga ada hadis lain yang menyebutkan, barang siapa yang membaca suratul Kahfi, maka dia akan dinaungi cahaya daripada Jumaat tersebut sampailah kepada Jumaat yang akan datang. Ini adalah sebahagian daripada hadis-hadis Rasulullah yang membicarakan tentang fadilat, keistimewaan dan kelebihan suratul Kahfi, tanpa sedikit pun menafikan adanya sejumlah hadis-hadis yang lain yang juga turut membicarakan tentang fadilat dan keistimewaan surah ini. Dan bila surah ini dikatakan sebagai protect, sebagai perisai, sebagai penghalang, sebagai shield daripada fitnah Dajjal, maka surah ini menjadi satu surah yang amat penting untuk kita baca, untuk kita renung, untuk kita tadabbur, untuk kita analisa setiap ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Bahkan ulama-ulama telah menggarap dan mencerakinkan pembahagian-pembahagian kisah-kisah di dalam surah Al-Kahfi, sehingganya sebahagian besar menyimpulkan adanya 4 fitnah yang paling besar yang ada di sebalik kisah-kisah yang diframekan oleh Allah dalam surah tersebut. Antaranya yang pertama ialah berkaitan dengan kisah Ashabul Kahf, yang mana ulama menyimpulkan ini adalah merupakan bentuk fitnah terhadap akidah, bentuk fitnah terhadap keimanan dan kepercayaan. Manakala dalam kisah yang keseterusnya, kita akan dapati kisah 2 pemilik kebun. Seorang pemilik kebun yang tidak bersyukur kepada Tuhan, pemilik kebun yang menyatakan sifat kesombongan pada dirinya, berbanding dengan satu lagi pemilik kebun yang lain yang bersifat miskin, tetapi senantiasa menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama-ulama menyimpulkan kisah yang kedua ini penisbahan kepada fitnah yang berbentuk keduniaan, ataupun selalu disebut dengan salah satu ism yang kita istilahkan materialisme. Terlampau mengagung, terlampau mendambakan, terlampau menyayangi dunia, sehingga bersikap sombong terhadap Allah dan bersifat sombong terhadap sesama manusia yang lain. Manakala di dalam garapan kisah yang ketiga, dibentangkan kisah seorang Nabi dan Rasul yang bernama Musa alaihi salam, yang mana telah diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana merasakan diri baginda adalah manusia yang paling alim, manusia yang paling ilmu. Dan ini adalah suatu yang biasa, sementara baginda seorang Nabi dan Rasul. Pada tanggapan biasa, siapakah lagi yang boleh dikatakan paling alim? Siapakah lagi yang boleh dikatakan paling berilmu dan berpengetahuan? Kecuali baginda yang dinobat dan diangkat sebagai Nabi dan Rasul bagi Bani Israel pada ketika itu. Tetapi Allah menyanggah kenyataan tersebut dengan menyatakan, kami masih lagi mempunyai seorang hamba
yang bertempat, yang berkedudukan di antara dua laut. Itulah hamba yang ingin dicari oleh Nabi Musa alaihi salam dengan harapan dapat menuntut sebahagian daripada ilmu-ilmu yang dimiliki oleh individu yang dimaksudkan. Siapakah ini? Itulah Nabi Allah Khidir alaihi salam, dengan ditemani oleh seorang Nabi, iaitu Yusha' bin Nun, dan berpandukan dengan membawa ikan di dalam kerajaan. Ini adalah fitnah kepada bentuk ilmu dan fitnah kepada pengetahuan. Manakala kisah yang terakhir di penghujung surah ini adalah kisah seorang raja yang melang buana, iaitu berkelana, bermusafir daripada satu tempat ke satu tempat, berdakwah untuk mengajak manusia melakukan kebaikan dan yang paling penting mengajak manusia kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Zulkarnain, digarap bersama dengan kisah satu kaum, iaitu Ya'juj wa Ma'juj. Dan ulama-ulama menyimpulkan ini adalah bentuk fitnah terhadap sistem politik, fitnah terhadap pemerintahan, fitnah terhadap sistem ketatanegaraan. Jadi ini adalah merupakan 4 perkara yang direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila hadis berkenaan dengan fadilat ini dinisbahkan dengan Dajjal, pastinya ada hubungan, pastinya ada connection berkaitan Dajjal dengan 4 jenis fitnah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik berupa akidah, baik berupa materialisme keduniaan, baik berupa ilmu dan pengetahuan, dan baik berupa pemerintahan dan sistem ketatanegaraan tadi. Dan tidak juga lupa beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan diri Dajjal itu sendiri. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar, iaitu Abdullah bin Amru, yang mana pada suatu ketika beliau menceritakan Rasulullah berada di kalangan sahabat-sahabat baginda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata pujian terhadap Allah yang sesuai dan selayak baginya. Dan kemudian Rasulullah menyebut-nyebut tentang Dajjal. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah kepada sekalian para sahabat? Sesungguhnya aku ingin memperingatkan kepada kalian tentang Dajjal. Rasulullah nak bagi tahu, Rasulullah sekarang nak memperingatkan kepada sahabat-sahabat tentang Dajjal. Dan tidak ada seorang Nabi pun yang tidak memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Ini bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah Nabi dan Rasul yang pertama yang memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah keterlanjutan daripada apa yang pernah dilakukan dan diberitakan oleh Nabi dan Rasul kepada umat masing-masing. Bermakna di sini bagi kita setiap Nabi, setiap Rasul sejak zaman dahulu sudah memperingatkan kaum masing-masing tentang Dajjal. Dan Rasulullah menyambung, sesungguhnya aku akan menjelaskan kepada kalian satu hal, satu perkara yang tidak pernah diberitakan oleh Nabi terdahulu kepada umatnya tentang Dajjal. Iaitu Dajjal itu buta sebelah matanya dan Tuhanmu tidaklah buta matanya. Ini adalah merupakan satu kod ataupun satu clue yang cukup penting untuk kita faham. Kerana di satu masa bila Dajjal keluar, selain daripada melebar luas tentang fitnah-fitnah,
dia juga akan mengdeklarasi, mengakui, mendakwa dirinya sebagai seorang nabi, dan penghujung kepada deklarasi dan pengakuan tersebut, dia akan mengisytiharkan dirinya adalah Tuhan. Ini benda yang bukan kecil, ini benda yang bukan main-main, tetapi melalui kod tentang matanya yang cacat, matanya yang rosak sebelah, adalah suatu perkara yang penting untuk kita fahami, nanti kita hurai di belakang nanti. Pertama saya nak ambil berkenaan dengan surah Al-Kahfi tadi. Bagaimana dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad dan seterus lanjutan kepada umat Islam sampai hari ini. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya Alkitab, yakni Al-Quran, wahyu dan firman Allah menerusi perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat penyambung seterusnya adalah menyifati sifat Al-Quran. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Yang mana Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad, Nabi dan Rasul terakhir ini, sifatnya tidak ada kebengkokan di dalamnya. Dengan kata lain, tidak ada kesalahan di dalamnya, tidak ada kesamaran di dalamnya, tidak ada benda yang tak betul di dalamnya. Apa yang dihidangkan di dalam Al-Quran adalah terbukti benar, terbukti betul, terbukti sahih, terbukti absolutely adalah firman-firman yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini kita dapat fahami dengan jelas apa yang saya sebutkan di depan tadi tentang asas-asas dalam rukun agama kita. Di antara 6 rukun iman yang asas, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebahagian daripadanya. Pertama, dalam lafaz alhamdulillah. Itu adalah rukun yang pertama, iaitu Allah, sumber keimanan bagi kita. Allah adalah zat yang paling unggul, yang paling tinggi sebagai pencipta kepada kesekalian alam semesta dan apa-apa yang berada di antara langit dan bumi. Yang kedua, pada lafaz anzala ala abdihi, diturunkan ke atas hamba kami. Siapa hamba yang dimaksudkan dalam ayat ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang istimewanya, Allah tidak menyebut dan menggelarkan Nabi Muhammad dalam konteks ayat ini dengan nama Nabi. Tidak menyeru dengan gelaran dan pangkat Nabi. Ayat ini bukan datang anzala ala Muhammadin. Ayat ini bukan datang anzala ala rasulihi. Tidak disebut nama Nabi, tidak disebut pangkat dan kedudukan, tetapi disebut dengan hamba. Sebab itulah kedudukan yang sebenar. Sesiapa pun kecuali Allah, dia adalah makhluk, dia adalah ciptaan yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini diturunkan kepada baginda pada lafaz Al-Kitab. Jadi sekarang kita sudah ada hampir 4 benda yang paling penting dan asas di dalam rukun agama kita. Allah, Nabi, Al-Kitab, Al-Quran. Di mana satu lagi? Otomatik konteks penurunan Al-Quran daripada
Allah kepada Nabi Muhammad, di celah tu ada pengantara. Siapa yang menurunkan wahyu? Malaikat Jibril alaihi salam. Maka konteks kepercayaan beriman kepada malaikat dimasukkan terus. Pada ayat pertama lagi, Allah sudah mengasaskan kita dengan meletakkan tugu ini. Ini adalah asas keimanan. Asas yang menjurus kepada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Allah yang maha mulia telah menurunkan kitab yang mulia kepada nabinya yang mulia, kepada hambanya yang mulia daripada malaikat yang mulia. Tetapi apapun kemuliaan dan pujian itu tetaplah kembali kepada sang empunya kemuliaan, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kita faham di hujung-hujung, kitab ini tidak ada kebengkokan. Kalimah iwaja dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan bengkok. Kalau kita nisbahkan iwaja ini dalam bentuk yang lain, tuan-tuan selalu bawa kereta, bawa van, mungkin bawa lori, bawa motosikal. Setiap hari hampir 100% di antara kita menggunakan laluan perhubungan yang disebut jalan raya ataupun highway. Kalimah iwaja kalau dinisbahkan dengan jalan, dia adalah jalan yang berbentuk tidak rata. Jalan yang berbentuk berbonggol-bonggol. Bukan jalan yang elok, bukan jalan yang licin, bukan jalan yang cantik. Tu iwaja kalau kita nisbah pada bentuk jalan. Kalau iwaja kita nisbahkan pada manusia, boleh kita umpamakan jenis manusia, jenis orang yang mungkin ada sifat ketidaksempurnaan dan kecacatan. Maksudnya kalau dia berjalan tu sengit sebelah ke, terhinjuk-hinjuk ke, itu bentuk iwaja pada karakter manusia. Dan dalam Al-Quran dia tidak ada bengkok. Tetapi tuan-tuan perlu ingat, akan ada makhluk Allah, tidak kira siapa pun yang berwatak mirip, muyul, cenderung ke arah watak antagonis. Dia akan membawa sumber yang asli, sumber yang penting, sumber yang sebenar ini ke arah jalan kesesatan. Ke arah jalan yang membengkokkan. Ke arah jalan yang menyelewengkan dan menyamarkan manusia. Yang menyebabkan sehingga manusia boleh menjadi keliru. Manusia boleh menjadi silap faham. Manusia boleh menjadi tidak memahami dengan baik apa yang sebenarnya diturunkan oleh Allah kepada mereka. Dari situlah kita dapat fahami. Cuba tuan-tuan perhatikan, bagaimanakah garapan dan rangkuman dalam landscape kisah-kisah dan penceritaan dalam Al-Quran. Pasti sesekali Allah tidak pernah meninggalkan 3 aspek yang penting ini. Pertama ialah tentang persoalan tauhid. Yang kedua ialah persoalan syariat. Yang ketiga persoalan adab. Kita panggil akhlak, kita panggil etika, dan sebahagiannya menyebutnya sebagai tasawuf. 3 elemen ini sentiasa ada di dalam kisah dan penceritaan Al-Quran. Penting apa akidah? Sebab untuk versus, untuk lawan, untuk kontra apa yang disebut bentuk-bentuk kemusyrikan. Jadi Islam melalui Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelum ni dan beberapa kitab yang pernah Allah turunkan sebelum ni, kemuncak dia ialah mengajak seluruh manusia sebagai hamba Allah benar-benar mengesakan dan mentauhidkan Allah. Dan menafikan apa jua bentuk kesyirikan di dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bila manusia ini sebagai hamba Allah, tentu adanya connection dan hubungan. Bagaimanakah bentuk manusia ni nak komunikasi, nak berhubungan dengan Tuhan mereka.
maka datanglah apa yang dinamakan sebagai syariat. Sama ada bentuknya ibadah, sama ada bentuknya muamalah, sama ada bentuknya jinayah, dan bentuk-bentuk sistem yang lain. Dan yang ketiga ialah adab. Di sini saya nak kisahkan kepada tuan-tuan. Ada 3 perkara penting dari sudut kisah dan penceritaan. Pertama sekali ialah kisah para nabi dan rasul. Ini yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran daripada timeline Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kekadang kisah yang datang dalam bentuk individu perseorangan, yang datang dalam bentuk personality dan figure. Antaranya yang kita temui tadi, Zulkarnain. Antaranya yang kita temui tadi, siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Antaranya Luqman. Siapa lagi? Tokoh-tokoh besar, Tubba dan sebagainya. Dan kadang-kadang Al-Quran ni datang dalam bentuk yang ketiga. Dia tak datang individu perseorangan. Dia datang dalam bentuk jamaah dan kelompok bilangan yang lebih besar. Ada Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Ada Allah cerita Ashabul Fil. Ada Allah cerita Ashabul Ukhdud. Ada Allah cerita Ashabul Ras. Ada Allah cerita Ashabul Aikah dan ashab-ashab yang lain. Walau bagaimanapun ketiga-tiga aspek penceritaan ni, baik Nabi dan Rasul, baik individu perseorangan ataupun kelompok yang lebih besar dan bilangan yang banyak, pasti ketiga-tiga elemen tadi tidak pernah ditinggalkan. Carilah dalam mana-mana cerita Nabi, cerita individu, cerita ashab tadi, pasti ada persoalan akidah, pasti ada persoalan tentang syariat, pasti ada persoalan tentang adab, etika. Dan inilah yang membawa kepada positif and negatif. Inilah yang disebut watak-watak yang bersifat protagonis dan antagonis. Apa dia protagonis? Protagonis ialah sifat-sifat yang lebih terarah kepada kebaikan. Orang-orang yang berperangai baik, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang berakhlak soleh. Dan lawan bagi dia, kontra bagi dia, antagonis. Apa dia? Hak perangai buruk, hak suka melawan, hak suka menentang. Dua-dua ni ada tak dalam Quran? Dua-dua Allah sebut dalam Quran dalam bentuk peringatan. Sebagai contoh, kalau zaman Nabi Adam dengan isterinya dianggap sebagai protagonis, manakala Iblis sebagai watak antagonis. Idris sebagai watak protagonis dan setan yang cuba memperdayakan Nabi Idris sebagai antagonis. Seawal itu Habil dan Qabil. Siapa yang antagonis, siapa yang protagonis? Qabil yang antagonis, Habil yang protagonis. Mari zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh dan kaum yang beriman tu protagonis, yang menentang, yang melawan, yang mengejek-ngejek, yang mencaci maki Nabi Nuh adalah watak-watak antagonis. Sejauh Nabi Hud dengan umat dia kaum Ad, sejauh Nabi Saleh dengan umat dia kaum Samud, dan kita akan bertemu lagi versus protagonis antagonis pada Nabi Ibrahim dan Namruz. Nabi Ibrahim dan bapa dia penyembah berhala, Nabi Ibrahim dan umat dia kaum penyembah berhala. Nabi Lut dan kaumnya yang menyimpang daripada sosial sebenar, yang menyukai lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan. Begitu juga dengan Nabi Syuaib yang berdepan dengan kaumnya, yang suka mengganggu laluan perjalanan musafir, yang suka menipu di dalam timbangan dan takaran.
berdepan pula dengan Nabi Musa dan kerenah Fir'aun, Nabi Musa dan kerenah Bani Israel dan sebagainya. Dan benda ni tak berpenghujung sampailah kepada watak protagonis yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah antagonis dalam bentuk munculnya nama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Al-Walid bin Al-Mughirah dan sebagainya. Dan kita dalam meletakkan neraca positif negatif, protagonis dan antagonis ni bukan sembrono, bukan rasa agak-agak, bukan rasa suka-suka, tetapi nilaian, value dan nilai neraca tadi ditentukan oleh agama. Agama yang menisbahkan ini adalah protagonis dan agama yang menisbahkan ini adalah antagonis melalui sikap, karakter masing-masing. Bukan kata saja-saja nak cakap hak ni baik, hak ni tak baik, hak ni betul, hak ni salah, hak ni soleh, hak ni toleh. Tidak. Tetapi ada nilaian dia, ada value dia, ada neraca timbangan dia. Dan kembali kepada itu, inilah yang kita harus fahami. Jadi Dajjal yang akan muncul di akhir zaman ini akan bawa watak mana? Akan bawa watak antagonis. Baik. Sekarang ni kita pi slow-slow. Bagaimanakah bentuk pemikiran? Bagaimanakah bentuk tanggapan manusia yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, bila diajukan mereka kepada persoalan Dajjal? Pastinya setiap manusia, dia terbeza dengan bentuk pengajian dia. Dia terbeza dengan lingkungan kehidupan dia. Dia terbeza dengan guru-guru yang pernah dia belajar daripadanya. Dia terbeza dengan kawan-kawan yang dia biasa berkawan dengannya. Dan ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan adanya perbezaan dan khilaf di dalam membentuk pemikiran dan tanggapan manusia terhadap individu yang namanya Dajjal. Walaupun jelas bagi kita, kita ambil konteks eksklusif. Tak payah fikir orang yang di luar agama kita. Tak payah fikir yang disifatkan sebagai non-Muslim. Tetapi kita memikir dalam kerangka eksklusif, bagaimana pemikiran dan tanggapan ini terbentuk dari kalangan umat Islam sendiri. Daripada kita berkawan, daripada kita berguru, daripada kita interview, daripada kita bertemu bual, daripada kita bertukar pandangan, bertukar pendapat, menerima pandangan tu, menerima saran ni. Jadi dapat saya simpulkan, dan apa yang saya simpulkan ini bukan absolut, apa yang saya simpulkan ini bukan muktamad. Kerana ini adalah dapatan dan nilaian dari sudut pandang dan kacamata saya. Dan pastinya akan ada perbezaan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi apa yang saya dapati, boleh saya katakan ada 4 kumpulan. Ada 4 grup di dalam membezakan pemahaman dan tanggapan mereka berkaitan Dajjal. Hal ni kita kena clear dulu. Kumpulan yang pertama, bila kita berkawan, bila kita bertukar pandangan, kumpulan pertama adalah kumpulan yang kita sebut sebagai umat Islam, sama seperti kita. Yang percaya kepada rukun-rukun iman, yang percaya kepada rukun-rukun Islam. Tetapi adanya perbezaan yang ketara bila diajukan persoalan berkaitan Dajjal. Kumpulan yang pertama, dengar betul-betul, tidak ada masalah tentang akidah. Mereka boleh menerima tentang syariat. Mereka boleh menerima tentang adab dan nilai-nilai tadi. Juga dari sudut ilmu-ilmu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau sabdaan-sabdaan Nabi yang berkaitan dengan akhir zaman. Bila disebutkan antara peristiwa akhir zaman, akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, mereka boleh terima, right.
Bila disebutkan di akhir zaman, ramai orang akan minum arak, mereka boleh terima, right. Bila disebut Nabi Isa akan kembali, the second coming of Jesus, mereka boleh terima, right. Bila disebutkan akan banyaknya berlaku perzinaan di akhir zaman, mereka boleh terima, right. Bila disebutkan banyaknya anak-anak akan menderhakai kedua ibu bapa mereka, mereka boleh terima, right. Tapi bila diajukan persoalan tajuk malam ini Dajjal, mereka stop sekejap. Apa yang mereka anggap berkaitan Dajjal? Ya, sememangnya jelas. Dajjal tidak disebutkan dengan jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Pernah jumpa tak perkataan Dajjal dalam Quran? Tak ada. Jadi kita beriman dan mempercayai keberadaan dan kewujudan Dajjal adalah bersandarkan dengan hadis Nabi. Tetapi mereka menganggap Dajjal ni bentuk mana? Dajjal adalah bentuk rekaan. Dajjal adalah bentuk agakan. Dajjal adalah bentuk manipulasi dalam agama yang cuba dimasukkan oleh orang-orang yang berautoriti di dalam agama untuk menakut-nakutkan manusia. Kenapa saya sebut benda ni? Ada yang berpandangan seperti inilah yang saya berani sebut. Sebab mereka menganggap ni tak ada dalam Quran, cuma disebutkan dalam hadis Nabi. Kalau begitu, bagaimana dengan yang lain yang belum terbukti lagi kedatangan dia? Bila kita mempersoalkan, kalau begitu banyak benda lagi yang boleh dipersoalkan. Bagaimana dengan Al-Mahdi? Kalau kamu nak tolak persoalan Dajjal disebabkan tidak ada Quran, cuma ada hadis, dengan kamu menganggap dan mengatakan ni rekaan-rekaan yang dimaksudkan, bagaimana dengan penerimaan Al-Mahdi? Al-Mahdi ada dalam Quran tak? Juga tidak ada. Dia juga hanya bersandarkan kepada hadis Nabi. Adakah ini juga yang patut kita tolak sebagaimana lagaknya Dajjal? Bagaimana dengan hak lain? Hak lain tu boleh Ustaz. Pasal apa? Sebab hak lain Quran sebut, hadis sebut. Walaupun dia tak mai lagi. Ya'juj Ma'juj contoh tak keluar lagi. Tapi Quran sebut, hadis sebut. Nabi Isa, Quran sebut, hadis sebut. Saya boleh terima. Tapi hak ni dia menganggap adanya rekaan, adanya kemasukan, adanya manipulit. Tujuan apa? Semua cerita Dajjal ni cerita yang menakutkan, untuk menakut-nakutkan. Jadi bila kita usulkan persoalan tentang Mahdi, senyap pula. Tak beri kata putus nak terima ke atau nak menolak. Tapi sebab dia ada yang berfikiran macam ni, saya sebut. Tapi hak lain tu okey. Jadi apa sebenarnya tuan-tuan? Adakah kita berbicara hari ini sama-sama memperingatkan diri sendiri dan orang lain tentang Dajjal dianggap menakut-nakutkan? Secara jujur demi Allah, kalaulah dahulu kita berceramah tentang Dajjal sampai kehadiran saya di Masjid Negeri Melaka hari ini, tak ada setitik niat pun kita berbicara, kita berceramah, kita bercerita tentang Dajjal ni semata-mata hanya tujuan nak suruh manusia takut. Ngerinya, takutnya, sudah kamu, teruk kamu. No. Atas dasar benda ni disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah dia sempadan, kewaspadaan dan keberhati-hatian kita terhadap isu yang besar ni. Bukan nak menakutkan, tak perlu takut pun. Sebab Nabi pun dah pesan, kalau Dajjal itu keluar, Dajjal itu muncul, ketika tu aku ada di antara kamu. Akulah yang akan menjadi benteng. Akulah yang akan protect. Tapi bila dia keluar, Nabi dah wafat. Dia keluar, Nabi dah tak ada, maka kamu sendirilah menjaga diri kamu masing-masing. Diri kamu jaga masing-masing dengan benda-benda yang kita sebut di awal tadi. Kalau tuan-tuan baca apa yang disifatkan daripada hadis-hadis mengenai Dajjal, apa benda yang menakutkan? Apa benda yang menakutkan? Apa benda yang menakutkan?
Contoh kita sebut dulu antara sifat-sifat dan ciri-ciri dia. Ada 4 benda yang asas. Pertama, menerusi hadis Nabi, Dajjal ni apa? Rosak. Ada setengah kata buta sebelah matanya. Maksudnya lagaknya rosak dan kecacatan pada mata tu digambarkan seperti buah anggur, buah zabib. Yang lagu mana? Kalau hak segar tu elok aja. Cuma hak memburuk, hak membusuk, dia tahu nak kata lagu mana? Hak sebelum jadi kismis tu kot. Anggur satu hak elok, seterusnya kismis hak duk tengah-tengah tu. Lagu mana? Tak di mata kita. Nampak tak berapa elok sangat, huduh sangat, cacat sangat. Tetapi yang jadi khilaf ulama berkaitan dengan rosak mata ni tak jelas. Belah ni ke belah ni? Sebab ada ulama kata yang belah kanan, ada ulama kata yang belah kiri. Wallahu alam, biarlah. Tapi secara umum gambaran mata dia rosak sebagaimana hadis yang kita sebut depan tadi yang jadi kod dan clue. Sifat yang kedua ialah apa? Dia akan mendakwa dirinya Nabi, dia akan mendakwa seterusnya dirinya adalah Tuhan. Tuhan. Lepas tu atas dahi dia ada apa? Di atas dahinya tertulis tulisan ataupun perkataan kafir, kafara, kafir. Yang mampu dibaca oleh orang yang pandai membaca dan juga mampu dibaca oleh orang yang buta huruf. Tu pengenalan kafir. Tapi ada ulama menyebutkan perkataan atau tulisan ni belum lagi keluar sebelum dia buat pengakuan menjadi Tuhan. Lepas dia buat pengakuan jadi Tuhan, barulah jelas tulisan tersebut bagi manusia. Yang keempat, antara ciri yang disebutkan, Dajjal ni tidak berketurunan. Tak berketurunan, mandul. Wallahu alam, Dajjal ni kahwin ke atau Dajjal ni kahwin ke, Dajjal ni tak kahwin. Kalau tak kahwin senang cerita, tak ada keturunan terus. Kalau kahwin, maksudnya daripada perkahwinan tu tidak menghasilkan sebarang zuriat. Dan yang kelima adalah gabungan daripada hadis-hadis Nabi. Antaranya Dajjal ni digambarkan berambut lagu mana? Berambut kerinting. Kita sebut hari ni istilah moden keribu. Macam rambut siapa? Keribu ni. Eliket. Dewi Arumugan. Lepas tu apa lagi? Gambaran rambut tu kalau dipandang dari arah belakang seperti dahan ataupun pohon yang rimbun. Dan Dajjal ni apa lagi? Atas dulu. Lebar jidat dia. Lebar dahi dia. Bidang dada dia dari sebelah atas. Dan kaki dia ada kecacatan, iaitu seperti huruf X. Lagu mana seperti huruf X? Dalam ilmu medis, dalam ilmu perubatan ni disebut genu welgem. Cari dalam istilah medis genu welgem. Lagu mana? Kalau kaki yang normal, maksudnya start daripada bahagian pinggang ni, dia melentur sikit ke dalam, lepas tu straight. Tu normal. Ada yang disebut bowledgeness. Bowledgeness ni keadaan antara pinggang ni dia mempunyai ukuran yang luas di sebelah antara paha kanan dengan paha kiri. Maksudnya agak lebar gitu, tapi dia straight ke bawah. Ini bowledgeness. Manakala yang disebut genu welgem ni ialah apa? Knock knees istilah dia. Knock knees ni macam ni, kalau kita ambil dua-dua pinggang tu, hak pegang pinggang tu, dia masuk ke dalam sikit, dari paha sampai lutut, dari lutut ke kaki dia buka balik. Sebab tu dia sebut X tu. Maksudnya hak paha masuk ke dalam sampai lutut tu dia buka pula. Maksudnya macam ni, serat. Sebab X tu apa? Sebab dia mari kat lutut tu, dia buka balik ke bawah. Ini disebut dalam istilah medis genu welgem. Wallahu alam lah. Kalau orang Kelantan mungkin jalan kewek kot.
Orang jalan kewek ni kan, dia bukan kaki macam ni, dia kaki nak masuk ke dalam tu. Wallahu alam lah bentuk yang sebenar. Jadi kalau kita kumpulkan semua benda-benda ni, apa yang disifati atas nama Dajjal, apa benda yang ditakuti daripada sifat tadi? Apa benda yang ditakuti daripada sifat tadi? Rambut kerinting. Oh, saya rambut lurus, siap rebonding lagi. Jadi apa perbezaannya? Kalau setakat Dajjal rambut kerinting, saya rambut lagu ni, apa benda yang perlu kita takuti? Ini kata-kata yang berunsur apa ni? Yang berunsur lawak dan sinis yang cuba mereka kemukakan. Dan Dajjal ni sifat dia gemuk dan pendek. Gemuk lagi, saya kurus, slim. Oh, seolah-olah lebih dia daripada Dajjal. Pendek, saya tinggi. Rendang lagi. Seolah-olah ukuran lebih dia daripada Dajjal tu, sukatan dia tinggi rendah. Dajjal rosak mata, saya dua-dua clear, dua-dua non-spectacle, tak payah pakai spek. Dajjal teruk. Dia buat perbandingan-perbandingan tu seolah tak ada apa yang menjadi ketakutan dan kegerunan pada sifat-sifat tu. Kalau melalui sifat tadi, agak-agak senang tak nak cari. Rasa nak try analisis sikit, kita cari siapa ni. Mula-mula ambil ramai-ramai ni, kita ambil dulu sifat Dajjal gemuk. Hak mana gemuk, main duduk belah kanan, hak mana kurus, duduk sebelah kiri. Saya pun kena duduk juga dalam kelompok belah kanan. Ada dah satu ciri Dajjal gemuk. Lagu tu ke cara kita nak cari? Patu hak lepas gemuk pula, rendah. Ambil hak gemuk tadi, ni tinggi. Ni rendah. Hak tinggi tu masuk balik kumpulan ni. Tinggallah gemuk dan rendah. Lepas tu rambut keribu pula. Saya lurus walaupun gemuk rendah. Kena masuk balik sini. Agak-agak duk cari lagu tu sampai bila tak jumpa. Nak cari hak mata rosak. Apa tak lagi? Kafaro. Agak-agak lah. 2 titik hitam. Solat tahajud tak pernah tinggal. Duk cari kafaro pula. Mai duk belah ni. Itu sebagai panduan. Dan tidak ada sedikit pun kegerunan dan ketakutan pada sifat tu. Tapi ada lagi yang disebutkan oleh Rasulullah. Antaranya ialah ia mampu menurunkan hujan. Dia mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dia mampu menghidupkan dan menyuburkan tanah bumi yang tandus kering dan gersang. Dan dia diberi kelebihan-kelebihan yang lain. Berupa apa? Berupa umur yang panjang dan kita kata apa? Wajah yang senantiasa muda. Kenapa nak buat detect ke nak cari? Tak perlu. Sebab bukan tugas kita untuk cari-cari Dajjal. Bahkan kalau boleh, jangan kita minta, jangan ada sekelumit niat pun, kalau aku ni dan umur panjang, aku nak jumpa dengan Dajjal. Dengan niat nak tikam Dajjal ke, sekih Dajjal ke, tampak Dajjal. Bukan. Tuan-tuan bukan lawan dia. Tapi Allah dah khususkan salah satu daripada makhluknya, seorang Nabi dan Rasul yang pernah diangkat kepadanya. Iaitu Nabi Allah Isa alaihi salam yang ditugaskan secara khusus dan spesifik untuk membunuh makhluk ini. Di mana? Di Babul Lut, di Baitul Maqdis kelak. Untuk diri kita tak perlu cari-cari Dajjal. Tak perlu nak detect Dajjal. Apatah lagi ada niat dan kemahuan untuk bertemu dengan Dajjal. Kalau boleh, minta jangan bertemu. Kalau boleh, minta jauh daripada dia. Takut kita hilang kesabaran. Takut hilang kita punya akidah dan pegangan bila bertemu dengan dia. Kerana lantaran fitnahnya yang cukup besar. Okey, faham yang pertama. Kelompok yang kedua, sama seperti yang pertama, hak depan-depan tadi. Cuma kelompok yang kedua ni, jangan membahaskan tentang fitnah dia lebih awal sebelum kemunculan Dajjal. Faham tak apa yang dimaksudkan? Sebab bila kita sembang pasal Dajjal, ada 2 benda yang besar. Satu, batang tubuh Dajjal tu sendiri.
orang, tuan, satu lagi fitnah dia. Jadi bila sembang cakap tentang Dajjal, tuan punya tubuh yang nama Dajjal dan fitnah yang bakal dia keluarkan. Dia kata kalau nak baca tentang Dajjal, baca hak Nabi sebut tentang Dajjal tu. Macam kita sebut satu-satu tadi. Dan untuk fitnah Dajjal, jangan kita sebut fitnah apa, jangan kita sembang fitnah apa, kerana kalau kita buat macam ni, kita lebih awal memfitnah Dajjal sebelum fitnah Dajjal itu keluar. Oh, Dajjal tak keluar lagi. Tapi hak berlaku hari ni, ni Dajjal, ni Dajjal, ni Dajjal, ni Dajjal. Tak ada Dajjal keluar, kita awal lagi fitnah Dajjal. Faham tak? Maksudnya yang kedua, demikian. Apa pun hari ini, kalau kita lihat adanya kejanggalan dalam akidah, tu mungkin disebabkan diri kita sendiri, disebabkan orang-orang yang memusuhi Islam, disebabkan pengaruh hawa nafsu, disebabkan hasutan dan godaan iblis setan, disebabkan keduniaan dan sebagainya. Tapi jangan kait dengan Dajjal, sebab Dajjal tak keluar lagi. Nanti dia keluar baru fitnah dia ada. Jadi apa saja hari ini, pahaman-pahaman, gerakan-gerakan, simbol-simbol, lakaran-lakaran, izm, hak kejahatan tu kejahatan ni, jangan nisbahkan pada dia. Jadi kalau lepas ni dia keluar, baru nisbah pada dia. Kita pun cuba fikir, nanti keluar, senang ke kita nak kenal dia? Agak-agak. Senang ke susah? Contoh, lah ni isu hak kira kata ada di alam mainstream, Imam Mahdi kan. Siapa hak 2-3 hari hak kita duk tengok ni hak didakwa sebagai Imam Mahdi? Walau tuan tubuh tak mendakwa, orang lain hak dakwa. Siapa? Muhammad Qasim lah, hak tu lah, hak ni lah. Okey. Sekarang ni dia sungguh-sungguh Imam Mahdi ke? Dia bukan Imam Mahdi ke? Sekarang ni ada kata, dia dah. Hak ni pula kata bukan. Hak ni pula kata mengarut. Hak ni pula kata kaki tidur. Hak ni pula kata kaki mimpi. Sekarang ni dalam keadaan ni, yang nak menilai dan mengesah siapa? Dia betul ke dia salah? Siapa yang nak jadi pengesah? Sebab orang hak sokong kata dia akan mengesahkan dia. Orang hak tolak akan menolak dia. Orang hak tuduh akan menuduh dia. Jadi kalau mari hak betul nanti pun, siapa yang nak mengesahkan? Ni hak betulnya. Pasti benda yang sama pada hari ini berlaku juga pada hak betul itu. Maksudnya dengan kata lain, hak betul tu akan ada penyokong dia, hak betul tu juga ada orang akan nafikan dia. Percayalah tuan-tuan. Bukan kata dia mari tu, tapi asas sokongan tu Rasulullah dah ceritakan. Antara bentuk-bentuk dia akan dibai'ah. Dia akan nama macam-macam. Dia akan disifatkan demikian. Dia akan punya kelebihan macam ni, kelebihan macam ni. Bukan senang. Yang cuma kita takut dan kita bimbang dalam keadaan hadirnya hak sebenar, kita termasuk golongan yang menentang dan menafikan dia. Okey, itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, ini agak tersasar. Sebab dari sudut batang tubuh, dari sudut karakteristik, dia tolak terus. Dajjal ni bukan orang, Dajjal ni bukan manusia, Dajjal ni bukan sebahagian dari anak Adam. Tapi Dajjal hanya berupa logo. Dajjal hanya berupa simbol. Dajjal hanya berupa perlambangan. Dajjal hanya berupa gerakan-gerakan. Dajjal hanya berupa fahaman-fahaman tertentu. Hak ini dia kira dalam bentuk tadi. Tapi hak batang tubuh tu, dia tak terima. Yang keempat dan terakhir. Yang keempat dan terakhir ni, dia sama macam nombor 2. Bukan masuk sama hak belakang tadi. Sama hak depan. Tapi di hujung hak belakang tu, hak nombor 4 ni ambil hak nombor 3. Hak nombor 3 percaya tu, dia letak sekali dengan kepercayaan hak depan sama macam nombor 2.
Maksudnya, hak nombor 2 tadi, selagi Dajjal belum keluar, apa jua bentuk fitnah, apa jua bentuk keburukan, penyelewengan, kesesatan, jangan nisbah selagi Dajjal belum keluar. Yang nombor 4, bukan nak menisbahkan. Dia hanya menisbahkan dari sudut sifat tu. Apa dia antara sifat Dajjal? Pembohong. Apa dia sifat Dajjal? Penipu. Apa dia sifat Dajjal? Pendusta. Apa dia sifat Dajjal? Pemanipulasi. Jadi sifat kedajalan tu dia ambil dalam hak nombor 3, bubuh rangkum sekali. Bukan dia nak anggap tu adalah fitnah Dajjal hak sebelum Dajjal keluar. Tapi sifat kedajalan tu. Sebab semua yang keluar di situ menjurus kepada menjauhkan manusia daripada Allah, menjauhkan manusia daripada agama yang benar dan menjuruskan manusia kepada mensyirikkan Allah. Contohlah kita ambil. Apa dia sifat-sifat kedajalan tu? Sifat kedajalan tu. Macam izm. Yang kita hidup hari ini dalam sistem yang ada banyaknya izm dan bentuk-bentuk ideologi yang jauh dari panduan dan pegangan agama. Ada yang nama dia secularism. Ada yang namanya pluralism. Ada yang namanya liberalism. Ada yang namanya fasis. Ada yang namanya nazisme. Ada yang namanya pragmatisme. Ada yang namanya itulah, namanya ni izm di belakang. Semua ni tidak ada panduan agama kecuali hanya datang daripada bentuk pemikiran manusia. Yang mana berbentuk agakkan dan dia merasakan ini salah satu bentuk ideologi, salah satu bentuk izm yang layak dan sesuai untuk dipersembah dan diamalkan kepada manusia. Lantaran kerana berlakunya penolakan terhadap agama. Jadi bila tolak agama, ini dah nak kait dengan sifat kedajalan tadi. Bukan nak nisbahkan benda tu Dajjal yang buat, tapi sifat kedajalan. Maknanya sistem ni menipu, membohong, menjauhkan manusia. Tapi hakikatnya semua izm gagal. Kerana apa? Kalau izm ini mampu diterima, mampu dicerna oleh seluruh manusia secara sepakat, agak-agak akan keluar ada izm-izm hak saya sebut banyak lain tadi. Tak perlu dah keluar. Contoh bila kita ketengahkan sekularisme, katakan, oh kami manusia hak hidup atas dunia ni cukup-cukup berpuas hati dengan izm yang namanya sekularisme. Dia banyak membantu kehidupan manusia, mendamaikan manusia, mengharmonikan manusia, menyebabkan perpaduan, menyebabkan manusia bersatu. Tak perlu dah hak lain. Hani terbaik. Tapi hakikatnya, satu-satu keluar. Pluralism. Maksudnya, ada ketidakpuasan hati pada hak ni. Mari otak hak ni pula keluar liberal. Mari otak hak ni nazi. Mari otak hak ni fasih. Mari otak hak ni pragmatisme. Mari hak ni hedonisme. Mari hak ni tu, mari hak ni. Dan setakat kita hidup ni tak tahu berapa izm lagi nak muncul, berapa izm lagi nak keluar, membuktikan bahawa izm ni tidak pernah ada kepuasan di dalam penganut-penganut dan pengikutnya sendiri pun. Dan ini upaya untuk melarikan dan menjauhkan manusia daripada agama. Cuba tuan-tuan bayangkan begini. Nabi pesan, selepas kewafatan aku, kalau Dajjal keluar pada zaman kamu, timing kamu, maka jagalah diri kamu masing-masing. Kita selalu beranggapan atau menganggap apa yang saya sebut ni adalah satu kekuatan. Fikir dulu betul-betul lah. Maksudnya, kalau Dajjal keluar, tak payah fikir. Maksudnya kita nak fikir apa? Fikir pasal kuatkan akidah kita, kuatkan syariat, hubungan kita dengan Allah jaga betul-betul, hubungan dengan manusia jaga betul-betul, adab kita dengan Allah, adab kita dengan manusia, belajar ilmu-ilmu agama yang boleh menguat dan memantapkan akidah dan kepercayaan. Jadi bila mari Dajjal macam mana pun, dia tak berdegih. Mari Dajjal macam mana pun, boleh filter. Mari Dajjal macam mana pun, boleh tapih. Agak-agak begitulah. Memang asasnya begitu.
Sebab tu kelukuk tadi, bila kita belajar tentang sifat Allah. Allah ni maha sempurna. Tuhan yang kita yakin, Tuhan yang kita percaya, maha sempurna. Tiba-tiba ada satu makhluk yang nak dakwa, yang nak clarify, yang nak mengdeklarasi, mengisytiharkan dia Tuhan. Hak kita duk belajar sebelum ni, Tuhan maha sempurna. Tuhan maha berkuasa. Tapi dia mari rambut kerinting, gemuk, pendek, mata pula rosak. Agak-agak nak percaya tak dia tu Tuhan? Nak percaya tak dia tu Tuhan? Asas dia, siapa-siapa pun tak akan percaya. Bila tengok kepada sifat, ciri dan fizikal macam ni. Ni penting. Ni penting. Dajjal tu rosak matanya. Sedangkan Tuhan kamu tidak demikian. Dan satu lagi kita diajar, kita hanya mampu melihat Allah di dunia ke di akhirat? Di akhirat. Dunia tak boleh. Dunia tak boleh. Ni kita kena jaga dan penting betul-betul. Sebab ada orang buat lawak macam ni. Dia bukan buat lawak, dia sembrono. Dia sembrono, dia kata apa? Hak mula-mula tu sebelum mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi apa? Mengaku jadi Nabi. Oh, dia kata kalau mengaku jadi Nabi, senanglah kerja kita. Oh, senang kerja kita. Kita repotlah dekat majlis agama. Kita repotlah dekat pejabat mufti ke orang-orang yang ada otoriti dalam agama, tangkap, sumbat masuk jail lah. Kerana dia duk terbayangkan apa? Kerana dia duk sinonimkan dengan tokoh-tokoh yang selalu dikaitkan dengan ajaran yang sesat dan menyeleweng. Di Malaysia saja, berapa ramai tokoh-tokoh dan individu yang mengaku jadi Nabi. Rasul Kahar ke, Kerajaan Langit Ayah Pin ke. Maksudnya, bila dah detect mereka ni sesat, mereka ni salah, tangkap. Macam biasalah maksudnya. Tiba-tiba Dajjal mari, akulah Nabi. Tangkap je lah. Lepas tu keluar fatwa, orang ni sesat. Semudah tu ke tuan-tuan? Itulah sebab saya kata tadi, dia lebih kepada lawak yang sembrono. Ingat Dajjal nak main Malaysia ke tu? Konteks Malaysia dia cerita. Baik. Satu lagi sebenarnya yang saya nak suruh tuan-tuan fikir. Habab akidah, habab kenal Tuhan sungguh-sungguh, mungkin ramai yang boleh lepas. Tapi konteks yang kedua. Apa dia konteks yang kedua? Yang kita kata kita sanggup bertahan, kita kata kita sanggup defend, itu adalah kerohanian. Itu adalah dalaman. Kenapa saya sebut kerohanian? Kenapa saya sebut dalaman? Sebab benda itu melibatkan akidah, iman dan kepercayaan. Tetapi bagaimana hak luaran anda mampu defend? Apa dia luaran anda? Jasmani anda, fizikal anda. Yang sudah terbiasa dengan bermewah-mewahan. Yang sudah terbiasa dengan kekayaan. Yang sudah terbiasa dengan kesenangan. Yang sudah terbiasa dengan teknologi-teknologi yang ada pada hari ini. Sebab kita hanya pandang satu sudut. Bab dia nak mengaku, ni bukan Tuhan, ni bukan Tuhan, ni tidak Tuhan, ni tak layak Tuhan. Tapi bagaimana garapan kehidupan kita hari ini dari sudut jasmani tadi. Bila dia mari makanan kurang. Bila dia mari minuman kurang. Bila dia mari tak ada internet. Bila dia mari tak ada duit. Bila dia mari tak ada elektrik. Bila dia mari tak ada macam-macam. Kalau kamu nak, kamu kena mengaku aku sebagai Tuhan kamu. Hak ni lepas ke tak? Tu dah suruh fikir tu. Lah ni internet 5 minit je. Padam. Hak tu berkelik kat rumah tu. Pejabat Unify. Pasal apa ni tiba-tiba internet baru 5 minit tu terus dah buat aduan, komentar pasal apa ni? Tak jalan ni, data tak masuk tu baru 5 minit. Nanti takut kawan ni mari, tak ada terus.
Anak internet, hak makanan korang nak makan ni. Hak dari sudut tadi, hak rohani tu mungkin bertahan. Tapi hak ni berapa lama agak-agak yang mungkin. Sebab itulah Nabi juga sebut dalam hadis, di antara yang akan jadi pengikut Dajjal siapa? Yahudi dan wanita. Dan ada sampai saranan daripada Rasulullah supaya mengikat isteri dan anak-anak kamu. Maksud ikat tu ikat betul ke jangan. Nak habaknya fitnah pada masa tu tersangat hebat dan tersangat dahsyat. Sehingga boleh dikatakan keluar saja daripada rumah tak akan terlepas daripada bentuk-bentuk fitnah yang ada pada masa tu. Sebab Dajjal akan bawa segunung roti dan sungai air. Api dan air. Api itu adalah air, air itu sebenarnya adalah api. Kita jadi disamarkan, kita jadi dikelirukan. Jadi tak tahu dah zaman kita ni hak mana betul, hak mana tak betul, hak mana tepat, hak mana tak tepat, hak mana hak, hak mana batil. Ada yang betul, ada yang tak betul. Tapi kita dalam menerima hak betul tak betul tu jadi sama dan keliru dah. Hak ni ke hak betul, hak ni ke hak betul. Hak ni ke hak salah, hak ni ke hak salah. Masing-masing duk dakwa dia betul, hak ni betul, hak tu terpaling, hak ni terpaling. Dan dia akan mari berkaitan dengan benda tadi. Turunkan hujan. Faham-fahamlah. Bumi yang gersang. Hujan tak turun panas, hujan tak turun kemarau, hujan tak turun kurang sumber air. Bumi pula gersang, bumi pula tandus, bumi pula kering, tak tumbuh tumbuhan. Lepas tu dalam keadaan tu ada terkait dengan hadis Rasulullah, makanan orang-orang mukmin pada ketika itu ialah berzikir. Tapi adakah dengan zikir itu mampu mengenyangkan? Tidak. Tetapi untuk melarikan diri daripada perasaan menahan lapar itu saja. Kalau duduk saja tu duduk main lapak, berzikir. Bukannya mengenyangkan pun. Jadi apa kita punya option? Apa kita punya pilihan? Antaranya yang disenaraikan oleh ulama-ulama akhir zaman ialah memperbanyakkan nombor satu yang kita sebut depan tadi. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah. Ilmu tauhid, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis. Dan yang kedua apa dia? Bersungguh-sungguh dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dan ajaran-ajaran Islam yang lain secara syumul. Yang ketiga, memperbanyakkan berpuasa, latih diri. Sebab akan mari satu zaman yang kekurangan segala-galanya. Sebab kita itulah, saya kata nombor dua tu sanggup hadap ke tidak? Sebab kita dah terbiasa dengan kemewahan, kesenangan, kekayaan. Gak dia mari lagu tu, mampu tak tidak? Untuk kita menolak pelawaan dan tawaran dia. Dia duk iklan hari-hari. Siapa nak anggap aku Tuhan, aku bagi ni, aku bagi ni, aku bagi ni, aku bagi ni. Ni special, ni potongan, ni tu, ni. Kita hak tak tahan, maka akan jadi di bawah telunjuk dan ikutan dia. Okey, tuan-tuan boleh faham. Baik. Bagaimana sistem ini berjalan? Sebagai contoh yang selalu saya sebut kat tuan-tuan. Hari ini, antaranya ialah nak cari jenis manusia-manusia yang sanggup apa? Yang sanggup meletakkan agama di belakang. Dengan kata lain, membelakangkan agama yang menerobos tirai-tirai dan benteng-benteng apa yang menjadi larangan Tuhan di dalam agama. Okey, nak bagi faham macam ni. Kalau kita melalui satu lorong, kita jumpalah beberapa orang manusia yang sedang meminum arak, katakan. Jadi kita pun pergi tanya seorang-seorang, kamu ni siapa? Oh, saya Hindu. Saya Kristian. Saya Buddha. Saya Sikh. Saya Yahudi. Saya Islam. Orang Islam tak ada minum arak kan? Ada ke tak ada? Orang Islam ada minum arak?
Ada. Adalah kita berani sebut ni. Isunya sekarang, kalau ditanyakan berhadapan secara jujur, kamu penganut agama Sikh, kamu Yahudi, kamu Kristian, kamu Hindu, kamu Buddha dan termasuk kamu Islam. Apa yang kamu buat hari ini, minum arak ni, adakah dia dibolehkan dalam agama kamu atau menjadi larangan bagi agama kamu? Kalau dia jawab jujur, mana jawapan dia? Mana jawapan dia? Semua dilarang. Semua dilarang. Jadi bila semua dilarang, maksudnya semua ditegah daripada meminum minuman yang dianggap memabukkan dan berhukum berstatus haram ini. Yang jadi masalahnya, bila semua agama dengan kata lain tidak membenarkan penganut dan pemeluk dia minum minuman ini, jadi apa keperluan minuman ini berada di tengah masyarakat kita? Ni, keperluan dia di tengah masyarakat kita, siapa yang nak minum sebenarnya? Maksud saya, siapa nak minum tu, hak ni larang, hak ni tak boleh, hak ni larang, hak ni tak boleh, hak ni larang. Jadi dia duk ada ni, siapa nak minum sebenarnya? Siapa nak minum tuan? Hak dia duk ada ni. Lepas tu dia ada tu, siapa yang buat bagi ada? Inilah sistem. Okey, selesai hak tu. Saya tahu. Tuan-tuan dah tahu jawapan dia. Kalaulah kita pi pula jumpa dengan orang yang melakukan zina. Hak ni zina, hak tu zina, sama konteks tadi. Semua agama, kalau pelaku dia ni, hak kita dapat tangkap ni, buat perlakuan mungkar atas nama zina, kalau tanya jujur, agak-agak apa jawapan? Zina ni dibolehkan tak dalam agama kamu? Jawapan dia sama, semua tak boleh. Tapi yang naik rumah urut, yang naik ibu ayam, yang naik rumah boleh langgan 2 orang, naik rumah langgan 3, siapa yang nak berzina? Siapa yang nak berzina sebenarnya? Hak ni pun haram, hak ni pun tak boleh, hak ni pun cegah, hak ni haram, ni tak boleh. Tapi buat benda ni, siapa yang nak masuk sini tu? Kenapa dia perlu ada? Ambil pula konteks judi. Hak tu berjudi, hak ni berjudi. Kalau tanya jujur, judi tu boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi yang kedai judi ada, toto ada, hak ni ada, 4 nombor ada, 8 nombor ada, siapa yang nak berjudi? Dah semua larang, yang jadi benda ni ada tu siapa nak main, siapa nak berjudi? Hakikatnya ada tangan-tangan manusia yang nak benda ni masuk dan ada dalam masyarakat. Bila ada, bila ada. Kalau ni tak kuat, baru buka 4 nombor, try lah RM1 je, bukan banyak pun. Dah ada kan? Dah ada. Kalau tak ada, settle. RM1. Berapa? Sebab baru kan, bukan nak main-main. Hang tulis sendirilah 7048. Tiba-tiba minggu depan naik first price 7048, RM20,000. Oh, aku saja-saja je boleh sungguh. Biasanya hak try saja-saja boleh RM20,000, lepas ni berhenti ke nak try lagi? Dah acah-acah, pemula pun 20 dah, kena try lagi lah. Sebab apa try lagi? Sebab ada. Hak ni pun, kalau selalu mereka duk promosi ni, 1 malam RM300, ni tiba-tiba 70% ni, tak tahu pasal apa ni. RM50 1 malam, boleh lah. Sebab apa boleh lah? Ada. Sebab apa berasa nak minum? Ada dijual. Kalau hani tak ada, hani tak ada, hani tak ada, settle lah. Tu yang saya suruh fikir, kenapa perlu diadakan benda ni? Sebab dia akan memunculkan apa? Manusia-manusia yang akan terobos melanggar batas-batas dan larangan agama. Tak kira agama apa, bila benda tu ada, semua akan kena. Semua akan terlibat. Hak iman tipis dan iman yang lemah.
Tuan-tuan perasan tak benda ni? Tuan-tuan perasan. Tapi cuba fikir why benda tu perlu ada dalam kehidupan dan masyarakat kita. Sedangkan dalam masa yang sama, secara jujur, semua manusia nak mengangkat daripada setiap agama yang dia anut ni, nak mengangkat penganut-penganut yang baik dan bermoral. Penganut-penganut yang beretika, soleh dan solehah. Semua agama nak mengangkat kalau boleh tak mau terlibat dengan benda-benda macam ni. Tapi hakikatnya itulah yang berlaku. Tuan ada pernah dengar satu agama, ya, memang agama kami ni kena rogol orang. Pernah dengar? Agama lain tak suruh rogol orang, agama kami ni jenis suka rogol orang. Maksudnya tu bukan apa? Bukan agama lah tu. Itu hak reka-reka otak sendiri, nak memuaskan hawa nafsu. Okey, boleh faham? Boleh faham? Pukul apa dah kita? Habis bateri. Shopee RM20 biasalah kan. Jadi saya tak malu lah kalau cakap habis bateri pun. Berapa bang? 9.20. Ni malam terakhir, saya pun perlukan rehat yang lebih hari ni sebab penat. Tuan-tuan tak puas hati lagi ke dah puas dah? Oh, belum. Hatu saya kena datang cuti yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya minta ta'azur. Sebab ni hari ketiga memang hari ni full package, penat. Tapi saya harap perkongsian malam ni serba sedikit dapat memberikan faedah, dapat diambil iktibar dan pengajaran bersama. Terutamanya diri saya hak duduk depan ni lah, yang bercakap, yang berbicara. Dan sebagaimana yang asal tadi, saya disclaimer kan, saya duduk depan ni bukan paling alim, bukan paling tahu, bukan paling mengerti, kita semua adalah sama. Sama dalam mencari kebenaran, sama dalam nak mengikuti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan permintaan dan permohonan kita pada malam ini dengan menjadikan kita umat yang terbaik yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang bersedaya upaya untuk mengamalkannya dengan sebaik mungkin di dalam kehidupan kita. Serta jauhilah kami, wahai Allah, daripada perkara-perkara yang boleh membawa kesyirikan, membawa tahyul, membawa khurafat terhadap dirimu dan agamamu. Ya Allah, kuatkanlah kesatuan kami, harmonikanlah perpaduan kami, dan Engkau bantulah saudara-saudara kami yang mungkin di sana mereka menghadapi peperangan, mereka menghadapi kebuluran, mereka menghadapi penderitaan. Bumi-bumi mereka dihujani dengan peluru dan dijatuhi dengan bom-bom. Bumi mereka kering, bumi mereka tandus, bumi mereka gersang. Hanya kepadamu lah, wahai Allah, kami mengangkat tangan kami, berdoa dengan seluruh hati, sepenuh jiwa kami, agar Engkau mengurniakan dan menurunkan izzah, kemuliaan dan pertolongan-Mu terhadap saudara-saudara kami. Juga tidak dilupakan kepada negeri-negeri kami. Amankanlah, damaikanlah negeri kami, makmurkanlah negeri kami dengan manusia-manusia yang penuh dengan keimanan, dengan manusia-manusia yang beramal dengan ajaran-ajaran daripada Al-Quran dan Sunnah-Mu. Moga-moga Engkau kabulkanlah doa, Engkau kabulkanlah permintaan kami, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Sebelum saya terlupa tadi, sebelum kuliah ni, saya ada menerima satu persoalan daripada hamba Allah, yang mana persoalan ni bukan persoalan yang baru nak tanya, tetapi berkaitan dengan kuliah sebelum ni. Jadi insya-Allah saya tak jawab di sini, saya akan jawab di dalam rakaman kuliah saya bila balik ke Pulau Pinang nanti selepas buka sekolah, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita berharapan moga-moga kita menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Janji tetap janji, perlu ada perubahan. Perlu ada perubahan dalam diri kita untuk mengubahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوسقillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.